Senyumlah, senyumlah, ahai Cik Mek Molek. Ni mana? Senyumlah Ismail. Ni Mek mana? Ni Mek lain sikit. Kita ni kena sentiasa gembira. Betul, kena sentiasa ketawa. Ketawa, senyum. Ketawa kat semua tempat pun bahaya juga. Orang ingat kita something wrong somewhere. Kita lebih happy tu. Tapi di tempat kerja, di rumah atau di mana saja, apabila wujudnya suasana gembira, harmoni, bahagia, betul. Maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Positive mind. Okey, jadi awaklah wanita terbahagia itu. Ya, saya nak mewakili wanita-wanita untuk terus berbahagia. Kenapa? Esok adalah sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia. Atau dalam terma Inggerisnya, International Day of Happiness. Okey, ini dia kita paparkan. Oh, ada lagu? Ada lagu. Okey. Okey, ini dia sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia 2019 dan Malaysia merupakan negara ke-35 dari 156 buah negara paling bahagia berdasarkan laporan kebahagiaan sedunia World Happiness Report 2018. Kita nak tanyakan, betul tak betul ke pada tetamu kita ni pada hari ini, Datuk Muhammad Anwar bin Maidin, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Plan Malaysia. Datuk, betul tu tadi ya? Memang betul. Kita sentiasa bahagia. Ya, kena sentiasa bahagia bahagia. Selama-lamanya, insya-Allah. Sepanjang masa pagi sampai ke malam kita pastikan kebahagiaan itu tersemat dalam sanubari ya. Kebahagiaan sepanjang masa. Okey, justeru berdasarkan kepentingannya untuk wujudkan suasana bahagia di semua tempat, di pejabat, di rumah, di mana saja, Hari Kebahagiaan Sedunia disambut setiap tahun pada tanggal 20 Mac. Ya, ya. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi, Datuk? Okey, terlebih dahulu saya bagi pihak Plan Malaysia mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana memberikan slot pada pagi ini untuk kita war-warkan mengenai dengan sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia atau dikenali sebagai International Day of Happiness. Jadi Plan Malaysia ni ataupun sebelumnya dikenali sebagai Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Kita dulu ni berada di bawah Kementerian Perumahan Kajian Tempatan. Tetapi sejak pada Oktober tahun lepas kita dipindahkan ke Kementerian Wilayah Persekutuan. Jadi ini adalah selaras dengan plan rasionalisasi perkhidmatan awam di mana banyak perubahan berlaku dari segi struktur organisasi. Jadi dengan penempatan kita ke kementerian baru, kita harap dapat melebarluaskan perancangan dan juga peranan Plan Malaysia lah dalam kita jadi sebagai peneraju perancangan dan juga pembangunan di negara ini. Jadi berbalik kepada Hari Kebahagiaan Sedunia tadi, ataupun International Day of Happiness ini dilancarkan sebenarnya oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 2013 lagi. Pada masa itu seusaha Bangsa-Bangsa Bersatu, Ban Ki-moon, pada 12 bulan Julai 2012 dalam satu resolusi 66/281 telah pun mengisytiharkan bahawa setiap tahun tarikh 20 hari bulan Mac sebagai tahun kebahagiaan ataupun Hari Kebahagiaan Sedunia. Betul. Ya. Jadi tujuan dia adalah untuk mengiktiraf hubung kait antara keseimbangan pembangunan fizikal, sosial dan juga alam sekitar ke arah kita mewujudkan satu kebahagiaan dan kesejahteraan kepada penduduk sejagat. Jadi ini juga selaras dengan matlamat PBB iaitu untuk kita mewujudkan keamanan dan kesejahteraan manusia tadi melalui inspirasi universal. Jadi untuk kesejahteraan manusia tadi dan aspek kebahagiaan ini juga sebenarnya adalah selaras dengan doktrin pembangunan sejagat. Ini yang telah dipelopori oleh Plan Malaysia di mana akan dipertekankan ataupun menjadi sebagai satu asas dan falsafah dalam kita merancang bandar dan desa. Okey, dalam kita nak melaksanakan pembangunan sama ada di bandar ataupun pembangunan kawasan perumahan dan juga komuniti, apa antara faktor-faktor yang terpenting dalam usaha kita untuk kita menyuntik rasa kegembiraan dan kebahagiaan itu serta positif vibe lah orang kata dalam kalangan komuniti dan masyarakat? Jadi dalam perancangan ni kita banyak melibatkan banyak komponen-komponen. Terutama dalam komponen-komponen yang melibatkan penduduk, terutama dari segi sosial, dari segi fizikal, dari segi alam sekitar. Kesemua ini perlu diseimbangkan kerana salah satu daripadanya akan mempengaruhi
kebahagiaan dan juga ketahapselesaan penduduk. Okey. Kalau kita terlalu mementingkan dari segi fizikal tanpa menimbangkan alam sekitar, maka kebahagiaan penduduk akan terjejas. Begitu juga dengan di sebaliknya. Jadi kalau kita tengok kepada laporan, saya pergi terus kepada laporan kebahagiaan sedunia. Ini disediakan setiap tahun sebenarnya. Kalau kita tengok pada tahap pencapaian negara kita agak memberangsang juga. Cuma nak tanya macam mana tahap pencapaian kebahagiaan di Malaysia di peringkat antarabangsa? Sangat bahagia? Kita kalau pada tahun, dimulakan pada tahun, saya beritahu pada 2013 dan pada tahun 2015, antara 156 negara yang dinilai, kita berada di tahap 61 pada masa itu. Pada tahun bila tu dah tu? 61 pada tahun 2015. Okey. Tetapi pada tahun 2017 kita naik ke paras 47. Dan pada tahun ini, iaitu melalui World Happiness Report 2018 yang baru dikeluarkan baru ni, kita meningkat ke tahap 35. Di tangga 35 maknanya meningkat 7 anak tangga daripada tahun sebelumnya. Jadi World Happiness Report ni sebenarnya menunjukkan bahawa negara kita sebenarnya telah pun mencapai satu tahap penduduk sejahtera. Di mana banyak membantu kepada pembangunan negara. Dengan kesejahteraan penduduk akan memastikan bahawa pembangunan yang dapat dijalankan secara berterusan dan kemakmuran akan terus menjana pembangunan di negara kita. Okey, kita masih boleh berbahagia meskipun melalui hari-hari yang penuh suram, cabaran. Di mana saja, tempat kerja ke, bos ke, pekerja ke, atau di mana saja kan. Tapi saya rasa kalau kita terus amalkan konsep warna-warni kebahagiaan ni, mungkin kita boleh naik 5 lagi anak tangga. InsyaAllah. 20 kategori, mungkin 20, 25. Itulah harapan kita dan juga harapan seluruh dunia sebenarnya, ingin melihat dunia yang bahagia tanpa keganasan dan sebagainya. Jadi selaras juga tema, iaitu tema sambutan kita pada tahun ini, iaitu di peringkat jabatan kita ada tema warna-warni kebahagiaan. Okey. The colours of happiness. Dalam warna-warni itu apa faktor utama menyumbang kepada kebahagiaan? Duit ke, kesihatan ke, anak-anak ke, keluarga ke? Semuanya sekali. Kita ada sebenarnya kalau kita ada 14 faktor Domino's utama effect lah, cuma kalau kita tengok kepada cara keseluruhannya, kita ada ukur dalam sistem Malaysia sendiri. Kita melalui program Moninex, iaitu kajian kemampanan bandar. Dan luar bandar, bandar dan luar bandar. Because the happiness ni kita bukan melihat pada kawasan bandar saja, di luar bandar tetapi juga di luar bandar. Jadi kalau dinyatakan dari segi aspek-aspek yang diukur dalam aplikasi ataupun program Moninex ni yang diurusdiakan oleh Plan Malaysia sendiri, kita ada 14 faktor lah. Terutama kita lihat dari segi faktor kehidupan, kesihatan, hubungan kekeluargaan. Itu yang lebih penting. Dan juga jiran tetangga, pengurusan kewangan, aktiviti komuniti, keselamatan. Dan yang pentingnya ialah perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan, terutama pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu-isu seperti isu kebersihan, isu keselamatan dan juga kemudahan-kemudahan awam. Dan juga fasilitis, kemudahan yang dapat memenuhi keperluan dan aspirasi penduduk. Betul, itu antara yang akan menjanakan sebenarnya, yang akan menjanakan aspek kebahagiaan yang dimaksudkan tadi. Setiap individu lah. Saya rasa dan saya yakin setiap individu pun ada faktor-faktor kebahagiaan dan juga kegembiraannya. Kalau macam untuk Tasnim ni... dah agak dah. Ditulis sini dah agak dah. Dari soalan. Kalau untuk Tasnim ni, faktor dia adalah rambut dia. Kenapa? Sebab kalau dia bad hair day, dia akan bad mood. Datuk, kita bad hair day or good hair day, kita kena sentiasa. Kan? InsyaAllah. Aura yang positif. To be positif. Okey, baik. Terima kasih, Datuk. Terima kasih bersama kami. Itulah, kita kena selalu sentiasa berbahagia dengan kehidupan dan juga menikmati kehidupan. Okey. Dengan saya.